Tapi bila ada orang cuba pulihkan dengan kemenyan putih, basuh mata senjata dengan air limau, lumurkan bahagian hujung senjata dengan darah gagak waktu senja, benda-benda halus akan munculkan diri dan bersedia jadi kadam orang yang buat pengasapan atau melangir senjata tersebut. Kalau tak diusik atau dibiarkan, senjata tu akan reput dan makhluk yang jadi penunggu terus tinggalkan senjata tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 156 dan 157, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya ada letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Datuk TJ tak sedar perubahan si Andi tu sebab dia tengah membelik-belik sundang. Belum sempat TJ nak bagi tahu datuk dia, si Andi ni terus melompat dan tikam dinding rumah dengan lembing bertalu-talu. Belum sempat Datuk TJ nak ambil lembing tu, Andi dah cabut dulu dari dinding tu. "Andi, bagi lembing tu pada aku," kata Datuk TJ. Andi yang tengah mengamuk tak hiraukan permintaan Datuk TJ tu, malah dia bertindak lebih ganas lagi. Dia terus serang Datuk TJ dengan lembing. Yang peliknya, setiap kali Andi berjerit, senjata lama yang ada dalam bilik khas tu macam melompat, keris macam nak keluar dari sarungnya. TJ terus menggeletar, tak tahu nak gambarkan perasaan dia masa tu. Suasana bising dan jeritan dari dalam rumah tarik perhatian Tok Siak. Tok Siak terus masuk dalam rumah dan terkejut tengok Datuk TJ dengan Andi tengah bertempur. Dia cari TJ. TJ beranikan diri keluar dari tempat persembunyian dia. Bila nampak TJ, Tok Siak bagi isyarat suruh TJ sembunyi semula. Tok Siak terus keluar dari rumah tu dan datang semula dengan Haji Bagus. "Apa yang dah jadi ni?" kata Haji Bagus. Datuk TJ dengan Andi buat tak tahu je. Mereka terus bertempur. Bila tengok Datuk TJ dah kepenatan, Haji Bagus dengan Tok Siak nak tolong Datuk TJ sebab mereka tengok Andi dah macam kena rasuk hantu. Mereka berdua mula rapat ke arah Andi, tapi Datuk TJ tak bagi, biar dia selesaikan sendiri. Andi terus serang Datuk TJ tanpa kenal rasa penat. Kekuatannya macam tenaga seekor singa. Lepas puas mengelak dan bertahan, kali ni Datuk TJ pula serang Andi bertalu-talu. Dekat sejam bertarung, Datuk TJ mula keletihan, tapi Andi masih bertenaga. "Andi, Kamarul!" pekik Datuk TJ sambil hentakkan tumit kaki kiri atas lantai. Andi toleh je. Datuk TJ terus tumbuk bahu kanan dia sekuat hati sampai terlucut lembing dekat tangan dia. Andi tersungkur atas lantai. TJ ingat pertarungan tu dah habis, tapi tak. Lembing yang terjatuh atas lantai tu terus berdiri, melompat-lompat, kemudian berpusing-pusing dan terus terapung. Ulunya macam ada tangan gaib yang pegang. Mata lembing terus bergerak cari sasaran. Sepantas kilat terus menuju ke arah kaki Haji Bagus. Cepat-cepat Haji Bagus rebahkan badan atas lantai. Mata lembing terpacak dekat tiang seri dan tercabut dengan sendiri. Mata lembing yang terapung tu terus cari sasaran dan Tok Siak jadi mangsa. Tok Siak berjaya elak dengan berselindung belakang pintu. Pintu tembus. Nasib baik Tok Siak rendahkan badan. Kalau dia berdiri, mesti kena kepala dia. Haji Bagus terus meniarap. Tok Siak diam dekat tempat persembunyian. Datuk TJ je yang berdiri dekat tengah ruang rumah lama tu. Lembing yang terapung-rapung tu terus menggila. Lepas 2-3 kali mengelak dari serangan lembing berhantu tu, Datuk TJ mula penat dan bergerak ke arah ibu tingkap. Dia berdiri dekat situ sambil tangan kanan buka ikatan kain cindai hitam yang dibelit dekat pinggangnya. Datuk TJ baca sesuatu sambil betulkan kedudukan badan dia.
terdengar suara parau entah dari mana. Serentak dengan tu, mata lembing terbang ke arah dada Datuk TJ. Sempantas kilat Datuk TJ mengelak. Mata lembing terbenam dekat papan ibu tingkap. Cepat-cepat Datuk TJ belikkan kain cindai ke mata lembing. Mata lembing terus tercabut lalu jatuh atas lantai. Tanpa buang masa, Datuk TJ balut dan ikat mata lembing dengan kain cindai. Kenapa dibiarkan dekat sini? Kata Haji Bagus membongkok depan mata lembing karat dan cuba pegang ulunya. Cepat-cepat Datuk TJ menerpa ke arah Haji Bagus dan terus tolak dia ke belakang sampai Haji Bagus ni terlentang. Kenapa kamu tolak aku? Maafkan saya Abah Haji, sekejap lagi saya terangkan. Datuk TJ terus angkat Haji Bagus. Lepas tu Datuk TJ suruh Tok Siak cari kain buruk. Tok Siak segera turun ke bahagian dapur. Beberapa minit kemudian Tok Siak muncul dengan segumpal kain buruk. Dengan kain buruk itulah Datuk TJ pegang ulu lembing yang dibuat dari teras cengal dan angkat lembing lama tu lalu diletakkan dekat tempat asalnya. Kemudian Datuk TJ terus keluar dari bilik tu. Haji Bagus bersuara, "Sekarang aku faham kenapa kamu tak bagi aku pegang ulu lembing. Senang hati saya bila Abang Haji dah tahu. Tak perlu saya terangkan lagi." Datuk TJ terus dapatkan Andi yang tergolek atas lantai tu. Haji Bagus dan Tok Siak ikut sama. Mereka segera mengelilingi Andi yang terlentang tu. Kaki dan tangan Andi mula bergerak. Perlahan-lahan Andi tersedar dan gosok kedua belah kelopak matanya. Dia renung kiri, renung kanan sambil kerutkan dahi. Kemudian Andi tatap wajah TJ, Tok Siak, Haji Bagus dan Datuk TJ. Lebih dari 5 kali dia tatap wajah mereka silih berganti, macam ada sesuatu yang tak kena. Andi bersuara, "Saya ni dekat mana?" "Sekarang kamu mengucap, kemudian baca Fatihah dan cuba ingat di mana kamu berada sekarang." "Kita datang nak bersihkan rumah, tapi macam mana saya boleh terbaring dekat sini?" Datuk TJ tepuk belakang Andi 5 kali. Andi terus bersin dan terbatuk. Kemudian Datuk TJ suruh Andi ceritakan apa yang dia rasa bila pegang lembing tu. Mula-mula Andi tak nak cerita, tapi bila Tok Siak, Haji Bagus dan Datuk TJ pujuk, barulah dia nak bercerita. Kata Andi, bila dia pegang je ulu lembing tu, tiba-tiba dia jadi marah. Badan terasa panas. Apa saja yang dia tengok sangat membosankan dan bersedia nak musnahkan apa saja yang berada dekat depan mata dia. Ruang rumah jadi padang yang cukup luas. Dari setiap sudut padang muncul tentera Belanda lengkap dengan peralatan perang. Tentera Belanda tembak meriam ke arah kawasan perkampungan dan sebahagian dari tentera Belanda meluru ke arah Andi sambil lepaskan tembakan bertalu-talu. Tapi Andi kebal, peluru tak lut. Tentera Belanda ubah taktik. Mereka pasang bayonet dekat hujung senapan dan terus tikam tubuh Andi, tapi tak lut juga. Kalau tadi Andi hanya bertahan saja, tapi kali ni dia mula serang dan tikam apa saja. Ada masa-masa tertentu lembing macam terbang di udara. Andi yang pegang ulu lembing pun terbang sekali, bergerak ke sana ke sini cari sasaran. Akibatnya beratus-ratus tentera Belanda bergelimpangan mati atas padang. Masa Andi asyik bunuh tentera Belanda tu dengan lembing, entah macam mana datang seorang lelaki Melayu. Dia datang ke arah Andi sambil baca ayat kursi. Belum sempat Andi bertanya apa tujuan dia datang, lelaki tua tu lepaskan penumbuk ke bahu kanan dia. Tangan Andi yang pegang lembing terus jadi lemah. Dia terus jatuh tersungkur atas badang. Kemudian dia terdengar suara orang suruh baca surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Bila buka mata, dia tak lagi berada dekat padang, tapi berada dekat sini. Itulah yang buat dia jadi bingung. Lepas tu Datuk TJ tanya Tok Siak, siapa punya lembing ni? Tok Siak tak ingat. Tok Siak tanya Haji Bagus. Haji Bagus cakap dekat lembing tu ada tulis nama tuannya. Datuk TJ terus ambil lembing tu semula dan dengan berhati-hati letak lembing puaka tu atas lantai. Haji Bagus baca tulisan Jawi yang terpahat dekat buluh kuning tu. Tuan punya lembing tu namanya Usman Ali Akbar. Agaknya pahlawan ni, kata Datuk TJ. Kata Tok Siak, Habib Usman Ali Akbar inilah yang memimpin orang-orang kampung menentang Belanda di Muara Jambi. Dengan lembing inilah dia bunuh beratus-ratus askar Belanda. Dia tak lut peluru, tapi malangnya Habib Usman dikhianati oleh orang Jambi sendiri. Dia ditikam dengan ranting jambu batu yang ditajamkan dekat bahagian ujungnya. Habib ditikam dari belakang masa dia tengah ambil wuduk nak solat Zuhur dekat tepi sungai. Walaupun Tok Siak tak pernah bertempur lawan Belanda bersama Habib Usman Ali Akbar ni, tapi dia turut usung jenazah pahlawan tu ke tanah perkuburan. Orang yang bunuh Habib sempat larikan diri dan dapat perlindungan dari pemerintah Belanda dekat daerah ni. Si pengkhianat bangsa tu dibawa ke Jakarta
dan dijadikan pengawal rumah Governor Belanda. Tapi akhirnya dia mati juga dibunuh Belanda. Semua senjata pahlawan yang gugur tu dikumpulkan di tanah lapang untuk ditanam supaya senjata tu tak dirampas oleh Belanda. Sebuah lubang digali sedalam paras dada orang dewasa. Kemudian semua senjata tu dihumban dalam lubang. Masa lubang tu nak ditimbus, ayah kepada Tok Siak halang dan suruh keluarkan semula semua senjata tu. Mula-mula orang kampung marah jugalah, siap tuduh ayah Tok Siak ni tali barut Belanda. Dengan nada suara yang lembut, ayah Tok Siak beritahu kalau senjata tu ditanam akan bawa padah pada tanaman kampung ni. Daun-daun pokok gugur, dahan jadi rapuh, putik buah-buahan gugur, buah pinang dan kelapa busuk dekat pokok, sawah padi tak menjadi, tanah tempat senjata-senjata tu ditanam akan jadi hitam. Begitulah bisa dan panasnya senjata pahlawan yang gugur. Setelah berbincang, akhirnya semua senjata pahlawan yang gugur tu ditempatkan di sebuah bilik khas dan dikunci. 2 orang dilantik untuk simpan senjata tu dan mereka tak akan beritahu sesiapa pun tempat mereka simpan senjata lama. Perkara tu jadi rahsia mereka berdua je. Datuk TJ bersuara, "Siapa mereka berdua tu?" "Aku dan Tok Siak. Orang dekat kampung ni sampai sekarang tak tahu kerja tu kami yang buat. Mereka percaya senjata lama tu bergerak sendiri. Orang yang jadi kepala dalam hal ni ayah Tok Siak sendiri." "Sudahlah tu kawan, usah panjangkan kisah ayah kita. Dia mati syahid kerana menentang Belanda." Kata Tok Siak, susah nak jaga senjata lama ni sebab setiap malam Selasa, terutama nak sampai waktu subuh, senjata lama yang ada dalam bilik tu berlaga sesama sendiri, macam bunyi orang berperang. Kadang-kadang terdengar orang menjerit dan meraung kesakitan. "Sekarang ni bunyi tu ada lagi ke?" tanya Andi. Kata Tok Siak lagi, masa Belanda mula berambus dari tanah Jambi, bunyi suara orang menjerit dan meraung menjadi-jadi. Begitu juga dengan bunyi senjata berlaga. Untuk elakkan sesuatu yang tak baik terjadi, orang-orang kampung buat bacaan Yasin setiap malam selama setahun. Akhirnya kejadian aneh tu hilang macam tu saja. Cuma hari ni dia tengok kejadian pelik depan mata. Agaknya penunggu senjata lama tu marah sebab kacau dia kot. Bila dengar Tok Siak cakap macam tu, Datuk TJ terus termenung panjang. Dia renung kiri, renung kanan dan akhirnya menuju ke bilik senjata lama tu. Datuk TJ renung je bilik tu sambil tangan kanannya pukul jenam pintu bilik berkali-kali. Lepas tu dia hentakkan kaki kiri ke atas lantai 3 kali. Terdengar bunyi pelik dari dalam bilik. Bila dia amati, ternyata bunyi tu adalah bunyi keris yang dicabut lebih dari 50 bilah. Cuk 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 cuk. Tok Siak dan Abah Haji dengar bunyi ganjil tu tak? Kata Datuk TJ. Serentak Tok Siak dan Haji Bagus anggukkan kepala. Kemudian Datuk TJ rapatkan pintu bilik dan terus kunci. Datuk TJ terus menuju ke tiang seri dan bersandar dekat situ. Memang dah jadi perangai orang Melayu, kata Datuk TJ. Tapi dia tak teruskan kata-kata dia tu. Sebaliknya menoleh ke kiri dan ke kanan. Dahinya berkerut. Tiba-tiba Datuk TJ bergegas ke pintu, keluarkan separuh badannya. Dia renung ke langit, tengok kumpulan awan yang bergerak. Gelagat Datuk TJ tu timbulkan tanda tanya pada Haji Bagus dan Tok Siak. "Apa yang kamu cari?" tanya Haji Bagus. Datuk TJ tak menjawab. Dia pergi ke tiang seri dan bersandar macam tadi. Haji Bagus bersuara, "Apa yang kamu bimbangkan?" "Tak ada apa-apa, sekadar beringat-ingat." "Tadi kamu cakap sesuatu. Kenapa cakap macam tu? Kenapa kamu tak teruskan? Aku nak dengar buah butirnya." Kata Datuk TJ, perkara yang dia nak sebut tadi ialah tentang perkara orang kita yang suka dampingkan senjata dengan benda-benda gaib atau benda halus. Perbuatan ni banyak buruk dari baiknya. Bila tuan punya senjata tu mati, benda halus meresap atau terus sebati dengan senjata tu. Tak ganggu orang lain, hanya berbunyi atau bersuara macam suara tuannya. Hal ini berlaku dalam waktu tertentu. Tapi bila ada orang cuba pulihkan dengan kemenyan putih, basuh mata senjata dengan air limau, lumurkan bahagian hujung senjata dengan darah gagak waktu senja, benda-benda halus akan munculkan diri dan bersedia jadi kadam orang yang buat pengasapan atau melangir senjata tersebut. Kalau tak diusik atau dibiarkan, senjata tu akan reput dan makhluk yang jadi penunggu terus tinggalkan senjata tu. Lebih-lebih lagi kalau ada penduduk yang baca Yasin. Tok Siak pun akui apa yang Datuk TJ cakap tu betul, sebab dia pernah dengar ayah dia cakap macam tu. Dan Tok Siak tahu tentang senjata yang didampingi makhluk halus sebab ayahnya juga tukang buat senjata yang handal dekat kampung tu. Tapi Tok Siak pelik,
kenapa lembing tadi boleh jadi macam tu? Macam ada penunggu. Kalau ikutkan penunggunya dah tak ada dah. Mungkin ada sesuatu yang tak kena. Boleh jadi ada orang yang hantar makhluk halus menyusup ke dalam semangat besi untuk rosakkan orang yang pegang lembing tu, kata Haji Bagus. Tok Siap minta lupakan kejadian tu dan suruh Datuk TJ teruskan kerja-kerja pembersihan rumah tu. Haji Bagus pun melangkah ke pintu, diikuti Tok Siap dari belakang. Sampai dekat ambang pintu, Tok Siap berhenti dan bersuara, "Aku rasa kamu boleh selesaikan segala masalah yang datang ni. Dengan izin Allah, dapatlah saya selesaikan." TJ, Datuk dia dan Andi sambung semula kerja-kerja yang tergendala sampai selesai. Disebabkan dah buat keputusan nak menginap di rumah lama tu, dah tentu mereka utamakan bilik tidur. Ada sebuah bilik tidur lama yang tersedia dengan katil besi dan almari. TJ dengan Andi tidur dalam bilik tu. Datuk TJ nak tidur dekat ruang tengah. Lepas mandi di perigi rumah lama tu, TJ dan Andi terus berehat dalam bilik tidur. Andi terus baring atas katil. Mungkin disebabkan keletihan, Andi tertidur. Datuk TJ pula dah 10 minit turun dari rumah lama. Dia tak bagi tahu ke mana dia nak pergi. Sambil duduk atas kursi goyang, TJ renung keluar tingkap sambil berhayal tengah berbandu kasih dengan Nurul Hayat. Perlahan-lahan TJ pejamkan mata. Bila dia buka mata semula, TJ jadi gementar. Nurul Hayat dah terpacak dekat pintu bilik. "Nurul, kamu datang." Nurul mengangguk je. "Macam mana kamu datang? Ayah kamu tahu tak kamu kemari?" kata TJ sambil cuba bangun dari kursi goyang tu. Tapi dia tak boleh bangun. Punggung dia macam melekat dekat kursi tu. Nurul Hayat tak menjawab. Dia tersenyum sambil koyakkan bajunya. "Jangan Nurul," kata TJ. Nurul tak peduli. Wajahnya dari senyum bertukar jadi garang. Nurul melangkah pergi dekat dan terus tampar muka TJ. Kulit muka rasa macam kena siat. Keadaan makin cemas. Kalau tadi punggung macam melekat dekat kerusi, sekarang tangan dah tak boleh digerakkan. Tulang-tulang sendi dekat tangan terasa amat sakit, macam kena cucuk dengan benda tajam. TJ toleh ke arah Andi. "Andi, tolong aku." Andi terus terjaga, tapi dia tak tengok TJ pun. TJ alihkan pandangan ke arah Nurul Hayat yang dah berdiri membelangkangi dia dan melangkah tenang menuju ke pintu. Barulah TJ rasa punggung dia dah tak melekat lagi. Tangan pun dah boleh bergerak. Cepat-cepat TJ melompat dari kursi, lalu menerpa ke katil dan tarik Andi sampai dia terjatuh atas lantai. "Kenapa, Tama?" "Aku rasa pelik. Sekejap tadi ada perempuan yang aku kenal datang sini. Lebih pelik lagi, dia tampar muka aku." "Mana dia?" "Tu dia." TJ tunjuk seorang perempuan yang membelakangi mereka. Disebabkan TJ yakin itu Nurul Hayat, dia panggil namanya berkali-kali. Nurul buat tak tahu je, toleh pun tak. Andi terpaku. Kata Andi, dia rasa macam kenal perempuan tu. Dari bentuk tubuh dan cara dia melangkah, Andi yakin dia sangat kenal dengan perempuan tu. Kata Andi lagi, perempuan itulah yang tarik dia jadi pengikut Munah Supandi. Andi macam dipukau, dengar dan ikut je cakapnya. Semua sebab kelemahan dia sendiri. Kalau Andi tak tidur dengan perempuan tu, mungkin dia tak alami nasib macam ni. TJ gelengkan kepala, macam tak percaya Nurul Hayat sejahat tu. Mereka terus berlari menuju ke muka pintu nak minta penjelasan dari Nurul Hayat, tapi perempuan tu dah hilang. "Tama, tu dia." Andi tunjuk ke arah perempuan yang berdiri dekat tepi belukar yang masih membelakangi mereka. Tanpa buang masa, TJ dan Andi berlari ke tepi belukar. Bila mereka cuba pegang bahu perempuan tu dari belakang, tangan mereka tak boleh diangkat. Beratus-ratus kali TJ sebut nama Nurul Hayat, tapi perempuan tu tak menoleh. Akhirnya Andi suruh mereka ikut je ke mana perempuan tu pergi. Masa tengah asyik ikut perempuan tu dari belakang, TJ tercium bau bunga tanjung. Bila TJ amati sekitar kawasan yang mereka lalu, tak ada pula pokok bunga tanjung. Andi cakap dia terhidu bau tahi binatang buas. Matahari makin rendah. Tiba-tiba perempuan tu berhenti betul-betul dekat depan pokok besar dan pegang akar yang berjuntaian dari hujung pokok besar tu. Aku rasa kita dah masuk perangkap lah, Tama. "Perangkap siapa?" Andi nampak cemas. Wajahnya jadi pucat. Sesekali dia dongak ke langit merenung sekawan gagak yang tengah berlega-lega di udara sambil berbunyi. Kemudian burung-burung gagak tu terus singgah atas dahan pokok besar tu sambil berbunyi bersahut-sahutan. Suasana terasa seram dan TJ mula terasa macam ada berpuluh-puluh biji mata berwarna merah dan hijau muncul dari celah-celah akar yang berjuntaian dekat dahan pokok besar tu. "Aku tak dapat jumpa dengan datuk kamu. Agaknya inilah petang kematian aku, Tama." Andi tergetah-getah macam nak menangis.
TJ jadi panik, tak tahu nak buat apa. Kata Andi, perempuan yang mereka ikut tu sebenarnya bomoh wanita, bekas guru dia. Bomoh tu nak balas dendam sebab Andi berpaling tadah. Selagi Andi tak mati dekat tangan dia, bomoh tu tak akan puas hati. Kamu maksudkan Munah Supandi, Andi? Ya Tamah. Serentak dengan tu, perempuan yang membelangkangi mereka terus pusingkan badan dan bertentang wajah dengan mereka berdua. Andi terus palingkan wajahnya. TJ tak nak mengalah. Dia terus pandang wajah perempuan tu. Suara gagak terus berbunyi dengan hebat. Dahan-dahan pokok bergegaran macam ada sesuatu yang goyang perdu pokok bersatu. Mula-mula TJ tengok muka Nur Hayat, tapi lama kelamaan wajah tu bertukar jadi wajah yang cukup asing bagi dia. Jelingannya cukup tajam. Sesekali perempuan tu keluarkan lidahnya macam nak jilat sesuatu. Andi berbisik, hati-hati Tamah, ilmu sihirnya cukup tinggi. Dia boleh menipu pandangan mata. Muka dan badannya boleh berubah. Boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki, malah boleh jadi binatang. Macam mana nak kalahkan dia, Andi? Guna ilmu yang Datuk kamu bagi. Hari dah nak masuk senja. Kata Andi, selalunya waktu macam inilah ilmunya cukup menjadi dan kadang-kadang dia bertindak di luar batas kemanusiaan. Kalau dapat kalahkan dia waktu macam ni, dia akan susah sepanjang hayat. Ilmunya tak akan menjadi. Kemudian perempuan tu angkat kedua belah tangannya ke atas dan mula menjerit, memekik dan meraung macam serigala. Suara lolongannya meremangkan bulu roma. Mukanya cukup menyeramkan. Terdengar bunyi deserian angin. Bau harum makin kuat. Wajah perempuan tu kembali normal dan kelihatan bertambah cantik. Kata Andi, dia tak boleh pandang wajah perempuan tu sebab kalau mata perempuan tu pandang mata Andi secara mengejut, Andi akan jadi lemah dan melutut dekat depan dia. Kalau itu kelemahan kamu, jangan renung mukanya. Biar aku je yang berdepan dengan dia, Andi, kata TJ. TJ tengok muka perempuan tu bertukar jadi garang sambil genggam penumbuk. Biar aku pergi sekarang, kata TJ. Tapi Andi halang dia. Tiba-tiba perempuan tu hilang. Kemudian muncul semula sambil angkat tangannya ke langit dan menjerit, memekik dan meraung macam serigala. TJ dah tak sabar-sabar nak berdepan dengan perempuan tu. Andi cakap, biarkan perempuan tu menyalak sampai penat. Kalau masa dia menyalak, TJ datang dekat dia, TJ akan kalah. Sebenarnya suara yang menjerit tu bukan suara dia. Suara tu datang dari hutan. Jangan ikutkan perasaan. Perempuan tu cuba pengaruhi mereka dengan macam-macam cara. Sekarang dia tunjukkan kehebatan ilmunya pada TJ dengan harapan TJ nak berguru dengan dia. Suara salakan anjing tu datangnya dari arah kiri dan kanan hutan dan makin lama makin dekat dengan mereka, macam dikelilingi oleh sekumpulan anjing yang ganas dan garang. Padahal tak ada seekor anjing pun dekat situ. Tiba-tiba perempuan tu hilang lagi. Bunyi salakan dan lolongan anjing tetap macam tadi dan makin rancak. Pokok-pokok renek dekat sekitar TJ berdiri tu bergerak macam dilanggar binatang buas. Dari sebelah kanan terdengar bunyi orang bernafas tercungap-cungap. Orangnya tak ada. Suasana sekitar beransur-ansur sama. Beberapa ekor kelawar yang luar biasa besarnya mula berterbangan sekeliling mereka sambil berbunyi nyaring. Giginya yang halus tajam menyeringai ke arah mereka. Lebih dari 10 minit kelawar tu keliling mereka dan akhirnya bergayut dekat dahan pokok asam sambil terus berbunyi nyaring. Ada darah menitik dekat pipi kamu, Tamah, kata Andi. Memang betul ada darah. Cepat-cepat TJ lap. TJ cakap dia terasa macam ada air jatuh dekat pipi dia. Aku rasa pelik, Andi. Darah dari mana menitik atas pipi aku ni, kata TJ sambil membelik-belik kesan darah dekat tapak tangan. Bau hanyir dari darah tu membuatkan TJ rasa nak termuntah. Alright, sampai sini dulu sambungan bercakap dengan jin. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.